Okey, dah boleh mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan. Selamat datang Puan, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini sekali lagi kita akan bersama-sama dengan penasihat keuangan kita, Tuan Saifullah Suratmin. Saifullah Suratmin. Ya, saya Puan. Ya, itu nama Facebook beliau. Pada petang ini kita nak tanyalah kepada penasihat keuangan kita, apa sebab kita tengok ada peniaga dia berniaga kedai makan juga. Ada peniaga dia pun berniaga kedai makan juga. Ya. Tapi yang satu selepas beberapa lama dia menjadi bertambah kaya. Asetnya banyak, dia boleh beli tanah, dia beli rumah kedai. Kedai makannya tu pun dia dah beli sendiri. Manakala ada pula tauke kedai makan, dia sibuk macam dulu kala juga. Tak kaya-kaya. Dia hiduplah tapi asetnya tak banyak. Seolah-olah dari dia hari pertama buka sampailah ke hari ini masih lagi dengan kerja tak banyak sama. beza. Boleh tuan ceritakan ini apa antara faktor-faktor yang menyebabkan ada peniaga jadi kaya, ada tidak? Baik. Yang pertama sekali ialah saya bandingkan antara kedua-dua ni lah ya Puan. Ya. Pertamanya mereka keliru dengan maksud kekayaan dan simbol kekayaan. Maksud simbol kekayaan ni contohnya kereta mewah, motor besar, kemudian holiday yang mahal. Jadi pakaian yang mahal-mahal, beg yang mahal-mahal. Maknanya pada mereka simbol-simbol itulah menunjukkan kekayaan mereka. Iyalah, kereta dah besar. Kereta dah besar kan? Rumah pun dah besar. Jadi mereka beranggapan itulah simbolnya yang menunjukkan mereka ini kaya. Tetapi ada individu pula yang mereka ni tahu kekayaan sebenar itu ada di mana. Maknanya kalau kata mereka orang ini betul-betul kaya, net worth-nya memang tinggi. Maknanya aset tolak liability-nya dia akan dapat nilai sebenar orang itu. Itulah yang dikatakan net worth. Kekayaan orang itu yang sebenarnya. Kalau kata simbol kekayaan ini, boleh jadi orang itu banyak hutang. Dia beli kereta hutang. Rumah pun masih berhutang. Kredit kad lagi dan sebagainya. Jadi itulah simbol kekayaan yang ramai orang sebenarnya keliru. Mereka sangkakan membawa simbol-simbol ini sudah dilabel kaya. Itu yang pertamalah, kekeliruan orang terhadap makna kekayaan yang sebenar dalam bisnes lah. Kedua ialah mereka bertindak sebagai seorang yang menjalankan bisnes. Maknanya dalam bisnes ini kita kena faham, kita ada dua bahagian ya. Satu ialah bahagian seorang pelabur. Satu lagi ialah bahagian seorang yang menjalankan bisnes, menjalankan perniagaan. Tidak kiralah setinggi mana sekalipun orang itu di bahagian yang menjalankan perniagaan, walaupunlah C-level lah, maknanya CEO dan sebagainya, dia tetap bukan pemilik kepada bisnes tu. Maknanya pelabur ni lah pemiliknya yang sebenarnya. Kalau dalam konteks bisnes yang kecil dan sederhana Puan, kalau kita ini berfikir sebagai orang yang menjalankan perniagaan, beli satu jual satu, beli 10 jual 10, maknanya kita akan tersangkut di bahagian urusan bisnes hari-harian. Kalau orang yang benar-benar boleh menjadi kaya ini Puan, dia berfikir sebagai seorang pelabur. Maknanya dia ada modal, dia ada duit dan dia ada kapasiti untuk membuat pinjaman dan sebagainya.
dia tahu dekat mana dia nak laburkan duit-duit ini dan dia dekat mana dia nak deploy aset-aset dia. Kalau kenapa orang yang menjalankan bisnes ini, contohnya tadi kita ada ambil contoh kedai makan, pemilik kedai makan satu ni dia berjaya dari segi dia ada aset yang banyak dan hutang yang sedikit, berbanding dengan yang satu lagi dia asetnya tak ada pun sedikit, kemudian hutangnya banyak. Sebabnya kebanyakan pemilik yang seperti ini, mereka lebih kepada melabur kepada lavish lifestyle. Maknanya cara hidup yang mewah. Dia melabur, di situ. Untuk mereka yang ada mindset seorang pelabur dan dia pisahkan diri dia dengan bisnes dia, maknanya dia buat bisnes, dia buat kerja bisnes tu. Hari-hari dia turun pergi pasar, dia juga yang beli barang, kemudian dia hantar. Tapi dia tahu lambat laun kerja-kerja ini akan dilepaskan kepada orang-orang yang dia latih. Maknanya pertama sekali adalah pelaburan kepada orang-orang yang boleh diharap orang-orang yang pandai. Sebab at the end of the day, di hujungnya ialah dia tak akan bertindak sebagai orang yang bekerja. Dia bertindak sebagai orang yang melabur kepada orang-orang yang pandai ini. Dan pelaburan kepada orang-orang pandai ini, sudah tentulah inilah yang pelaburan yang pertama. Maknanya kalau katalah kita ada bisnes, mungkin kita kena melabur kepada 10 orang. Dan daripada 10 orang tu, sudah tentu ada yang gagal dan ada yang berjaya. Dan ini adalah resmi pelaburan. Ada pelaburan yang bagus dan ada pelaburan yang tak bagus. Tapi kita kena percaya bahawa kita akan dapat juga superstar kita tu, yang mana mereka ini yang akan jadi kita punya tulang belakang bisnes yang kita sedang bangunkan. Jadi kita kena percaya pertama sekali adalah pelaburan kepada orang-orang pandai. Orangnya jangan chef yang pandai masak. Mungkin masa dia baru mula, dia melakukan kesilapan-kesilapan, makanannya jadi masin ke, ataupun portionnya jadi sedikit ke, dan sebagainya lah. Tapi dia percaya bahawa jika dia melabur pada orang-orang yang pandai ini, akhirnya mereka akan jadi semakin baik dan semakin baik. Itu yang pertama. Kedua adalah pelaburan dari segi produktiviti. Kalau katalah kenapa ada bukan setengah lah, saya rasa ramai sangat pemilik kedai makan ini, mereka melabur kepada yang kita dah cakap tadi itulah, pada simbol-simbol kekayaan dan sebagainya. Pelabur yang bijak ini, orang bisnes yang boleh kaya ini, mereka melabur kepada mesin-mesin, peralatan-peralatan yang boleh menaikkan produktiviti mereka, yang boleh meningkatkan sel mereka. Ini termasuklah pelaburan dari segi teknologi dan sebagainya. Sebagai contoh ya puan, kalau katalah kita masih bergantung harap hanya kepada walk-in customer, maknanya pelanggan yang datang, nampak kedai kita duduk macam tu, kita akan sangat ketinggalan. Sebab dalam zaman teknologi ini, di mana social media sudah mengambil alih kebanyakan aktiviti pemasaran, orang yang pandai melabur ini mestilah melabur kepada orang-orang, bukan saja orang yang pandai, tetapi berani melabur untuk pemasaran digital, online marketing. Bila sebut online marketing, maknanya tools-toolsnya itu termasuklah telefon bimbit yang bagus, kamera yang bagus, dan peralatan-peralatannya lah. Itu yang pertama. Maknanya kena berani melabur kepada pemasaran yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia melabur kepada produktiviti dari segi, contohlah sekarang ni dia punya mesin deep fry itu
mungkin memakan masa 15 minit lah untuk ayam itu masak. Sekarang dia apabila dia melabur kepada mesin yang baru, deep fry itu boleh bukan sahaja menjimatkan masa, contohnya 10 minit, tetapi minyaknya itu mungkin boleh dipakai lebih daripada 5 kali ke 6 kali ke. Kalau sebelum ni, mesin yang sebelum ni minyaknya tu kena diganti 2-3 kali dah kena ganti, 2-3 kali dah kena ganti. Jadi produktiviti akan pelaburan kepada produktiviti akan menjurus kepada penjimatan yang lebih banyak. Inilah yang kita mahukan. Dan ketiga, selain daripada peralatan-peralatan yang bagus, mesin-mesin yang bagus, kita juga kena melabur kepada sistem. Maknanya contohnya, kalaulah sebelum ini kita main pakai tulis dekat buku jualan kita, mungkinlah berlaku short RM10, RM15 dan sebagainya. Kalau sekarang ini kita gunakan sistem POS contohnya, POS system ya, mungkin kita boleh kurangkan kepada RM5, RM3. Tetapi nak kata short ini langsung tak berlaku adalah sangat mustahil. Sangat mustahil untuk langsung tak ada. Jadi bila ada sistem ini, kita bukan sahaja dapat tingkatkan kita punya produktiviti, kita juga boleh lihat banyak aspek. Contohnya, menu mana yang paling laku, menu mana yang langsung tak laku. Dan dari segi ini kita boleh lihat yang kita menu mana yang kita nak tukar, menu mana yang kita nak buang, menu mana yang kita nak kekalkan. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena buat. Jadi pertama tadi ialah pelaburan dari segi kepandaian manusia. Kedua ialah dari segi produktiviti. Dan yang ketiga adalah pelaburan dari segi kita punya capital. Maknanya kita kena faham yang kita ini tak mungkinlah boleh bekerja 20 tahun lagi buat benda yang sama, kan? Maknanya kita kena berfikir jauh ke hadapan untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sebab apa? Kita buat bisnes sekarang ini, kita ada tenaga puan. Bangun 4 pagi, tidur 10 malam, 11 malam masih boleh. Sebab kita masih muda, ada tenaga. Tapi bila kita sudah mula berusia, pukul 7 pun kita dah mula mengantuk puan. Jadi kita pun rasa tenaga kita sudah tak kuat macam muda-muda. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena melabur kepada instrumen-instrumen pelaburan yang risikonya rendah ataupun risikonya sederhana. Contohnya ialah kita melaburlah dalam ASB ke, kita melaburlah dalam tabung haji ke, atau kita melaburlah dalam unit-unit amanah. Jadi ini adalah bentuk kita nak tingkatkan kekayaan kita dari segi jangka masa panjang. Sebabnya kalau kata kita senantiasa muda, mungkinlah kita boleh buat kerja tu sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Tetapi kita kena sedar yang usia kita ni akan bertambah ya. Jadi tenaga kita pun akan berkurang. Jadi apa kita kena buat ialah pelaburan-pelaburan seperti inilah yang akan bantu kita membina kekayaan untuk di usia kita tua nanti. Maknanya kita dah ada pendapatan yang stabil untuk kalau kata kita nak jual perniagaan itu ke, ataupun kita nak wariskan perniagaan itu ke, ataupun kita sendiri masih nak monitor tetapi tangan kita dah tak menyentuh semua operasinya. Mungkin sekadar memberi strategi dan sebagainya lah. Tetapi kalau kita nak buat macam tu, kita mesti ada orang pandai. Tak mungkin kita boleh buat benda-benda tu kalau kita tak ada orang pandai. Dan pelaburan orang pandai ni pun sama juga, memakan masa 10 tahun, 20 tahun untuk kita nak membina satu tim yang sangat kuat.
Jadi 3 perkara ni, iaitu pelaburan dari segi kepandaian manusia, kedua tadi dari segi produktiviti, dan ketiga adalah dari segi capital. Itu adalah cara-cara kita nak membina kekayaan, dan bagaimana kita nak membezakan antara orang yang buat bisnes kedai makan dan dia boleh bina kekayaan, tetapi yang satu lagi dia terus menerus mungkin bukan sahaja tak menambah kekayaan, menambah hutang. Itu apabila tuan kata ada kemungkinan selepas beberapa lama kita berniaga kedai makan, kita bukan bertambah kaya, Betul. tetapi menambah hutang. Betul? Bagaimana itu boleh berlaku? Apabila kita baru mula berniaga kan puan, kita mula dengan sangat passionate, sangat bersemangat. Jadi kita akan mencuba segala macam cara supaya kita punya perniagaan itu cepat hidup dan berkembang. Tapi along the way, sepanjang perjalanan nak mengembangkan bisnes itu, kita mungkin tak sabar. Maknanya kita nak shortcutkan kita punya journey itu daripada sepatutnya mungkin journey itu makan masa 10 tahun, 15 tahun. Kita nak shortcut kepada 5 tahun. Jadi mungkin kita akan ambil loan yang pada masa itu sepatutnya kita tak ambil lagi pun. Dan loan itu pula tak ada tujuan yang jelas. Pinjaman itu bukan dibuat atas dasar yang sepatutnya. Mungkin dirasa yang tempat dia tu, kedai makan dia tu perlukan pengubahsuaian. Padahal yang sepatutnya dia lakukan adalah hantar staff dia pergi latihan upsell, latihan melayan pelanggan dengan lebih baik, dan supervisornya dihantar untuk latihan-latihan supaya staffnya boleh bekerjasama dengan lebih baik. Tapi apa yang dibuat adalah perubahan dari segi kosmetik. Maknanya kedainya itu dicantikkan lagi, dicat baru, dipasang jubin yang mahal dan sebagainya lah. Ini mungkinlah akibat mungkin dia punya persepsi, tanggapannya bahawa kedai yang cantik orang akan datang. Tapi mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi ini cuma anggapan dan persepsinya. Jadi inilah yang menyebabkan mereka menambah hutang tu. Dan katakanlah rancangannya itu tak menjadi seperti yang dia inginkan, ya. Dia tak jadi seperti yang dia inginkan. Dia akan tambah lagi hutang untuk menutup hutangnya yang pertama tadi. Dengan andaian bahawa masalah akan selesai. Kemudian bila dia dah buat pinjaman tu, masalah tak selesai juga. Sebab masalah pokoknya tadi tu, yang 3 masalah tadi tu ialah manusia, mesin, productivity dan juga capitalnya tak bertambah. Maknanya 3 masalah pokok ini tak diselesaikan. Dan dia akan tambah lagi hutang. Tak boleh nak pinjam daripada bank, pinjam dari saudara mara. Tak boleh pinjam daripada saudara mara, pinjam kredit komuniti dan sebagainya. Dan akhirnya akan menjurus kepada masalah-masalah yang lebih berat. Jadi sebab tu masa kita di fasa awal-awal bisnes, ataupun untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang dalam masalah ini, kan, perkara pertama adalah hentikan pendarahan dulu. Maknanya pergi selesaikan dahulu, jadualkan semua pinjaman-pinjaman ini dengan AKPK. First thing adalah, perkara pertama adalah untuk mengaku saya dah buat silap dah. Macam mana nak betulkan? Bukannya menambah hutang lagi. Sebab ramai sangat orang yang dalam masalah ni, dia gali lubang, tutup lubang, gali lubang lagi, tutup lubang, dan sampailah dia sendiri tertimbus dalam lubang tu.
Jadi inilah kenapa mereka boleh di akhirnya mereka ini menambah hutang dan tidak menambah kekayaan langsung. Ya, memang banyak berlaku tuan. Orang bisnes makin lama dia berbisnes, hutangnya makin bertambah. Mula-mula bisnes tak ada hutang. Sebelum bisnes ada simpanan. Betul? Ada simpanan. Selepas bisnes, simpanan keluar untuk buat modal. Betul? Lepas tu tambah hutang lagi. Betul. Jadi dalam kes macam ini, dalam pengalaman tuan lah menjaga akaun orang-orang bisnes, apa punca yang paling top lah yang boleh menyebabkan makin lama bisnes makin banyak hutang tu? Secara terus terang puan, puncanya paling utama ialah tak sabar nak tunjuk kaya. Tak sabar nak tunjuk yang dah berjaya. Itu punca nombor satu. Itu punca nombor satu. Maknanya dia suka bandingkan diri dia yang menjalankan bisnes dengan orang yang sudah menjalankan bisnes 10 tahun, 20 tahun. Contohnya orang-orang ini sudah ada rumah banglo, pergi bercuti ke Eropah dan sebagainya. Orang yang dah bisnes 10 tahun, 20 tahun, dia bandingkan dengan diri dia yang mungkin baru 3 tahun, 4 tahun bisnes, yang masih dalam sebenarnya fasa survival. Jadi mereka tak sabar nak tunjukkan yang saya pun dah kaya. Saya pun boleh beli simbol-simbol kekayaan, beli beg mahal, bercuti ke Eropah dan sebagainya. Tapi mereka yang sebenarnya patut dilakukan adalah duit-duit yang lebih itu disalurkan kepada pelaburan bisnesnya. Maknanya dia pusing-pusingkan duit dalam bisnes tu. Kalau sebelum ini modalnya 10,000 sebulan, duit untung itu dia bukannya ambil untuk biaya diri dia, barang-barang mewah dan sebagainya. Duit yang lebih itu, untung itu patut disalurkan kepada pelaburan bisnes dia. Hantar, ada duit sekarang ni, hantar staff pergi training. Ada duit sekarang ni, okey, sekarang ni kita kena cari chef engineer untuk bantu kita buat menu yang bagus. Inilah yang dia kena buat. Tetapi mereka ini tak sabar. Nak tunjuk cepat. Tekanan tuan. Betul, saya tak tekanan. nafikan. Untuk orang muda tekanan tuan. Betul. Tuan sebagai orang yang menjaga wang orang lain, tuan boleh nampak Benar. secara objektif. Kerana itu bukan bisnes tuan. Betul. Itu bukan hutang tuan. Jadi tuan boleh nampak secara rasional. Tetapi bagi orang muda, ya betul puan. orang muda zaman sekarang, Betul. tekanan kuat tuan. Sangat social pressure. Saya panggil social pressure. Kalau dulu puan, kita tak ada social media. Kita cuma boleh nampak jiran, kita boleh nampak kedai depan kita ataupun sekeliling. Sekarang ni puan, betul. Dengan kepesatan media sosial, kita buka saja Facebook, Didi baru berniaga lah. Nak ikutlah cara macam dia ni. Cepat benar terikut-ikut. Tapi saya memang tak nafikan faktor social pressure ni puan, bukan sahaja daripada social media tu, bahkan daripada keluarga. Contohnya, kau ni bisnes dah 5 tahun, dah 10 tahun, tengok macam tu je. Takkan pakai kereta buruk lagi. Betul. Bila nak tukar kereta? Bila nak tukar kereta? Jadi padahal pada asalnya niatnya tu lain. Memang nak melabur pada bisnes dan sebagainya. Memang tak nak rompak duit bisnes juga. Tapi disebabkan pressure ni, memang tak dinafikan, memang akan mendorong kepada perkara-perkara, akhirnya buat pinjaman dan sebagainya. Menambah pinjaman. Benar. Lepas satu dah pinjam marah, pinjam SME Bank, Lepas tu tekun.
Pinjam tekun, pinjam lagi amanah ikhtiar, pinjam hijrah Selangor. Betul. Yang lagi peritnya puan, saya rasalah pada pandangan saya yang lagi perit adalah bila kita dah heret pasangan untuk buat pinjaman. Cerita tuan, cerita. Banyak berlaku puan. Contohnya lah, suami dia ni buat bisnes, isterinya ni cikgu, sebagainya lah. Jadi dia buat bisnes, kemudian bisnesnya agak berjaya lah kan. Jadi dia pun tak cepat tunjuk dan sebagainya. Tapi pada satu masa dia perlukan modal. Dia pun dah habis dah max out dah. Minta isteri pinjam. Cikgu senang buat pinjaman. Ya, betul. Jadi dia pun minta isteri buat pinjaman. Tak dapat nak bayar pinjaman tersebut. Dua-dua akhirnya masuk AKPK, masuk suami masuk blacklist, masuk bankruptcy, insolvency. Isteri pun dah dalam masalah yang sama. Jadi dan saya nak tambah sikit lah. Dan masa inilah selalunya masalah cukai ni datang. Waktu kita Susah. sedang menghadapi hutang yang tak dapat dibayar, waktu itulah datang cukai. Kenapa tuan waktunya berlaku begitu? Sebab masa kita ada duit, kita tak fikir yang dalam duit yang untung yang kita dapat tu sepatutnya kita bayar cukai. Tapi yelah kan kita dah seronok dengan duit tu, dah lupa dah tanggungjawab nak bayar cukai. Jadi kebetulan lah mungkin banyak kes yang berlaku adalah masa susah tu dia datang. Betul. Jadi inilah yang saya sering ingatkan dengan orang-orang bisnes yang kita untung tu memang kita untung, tetapi ada bahagiannya itu perlu dilunaskan, contohnya cukai. Memang kita seronok lah kan bisnes tengah untung dan sebagainya. Dan saya nak pesan lah kan, kita kena tengok LHDN ini bukan seteru tau puan. Bukan seteru tau. LHDN ni bukan orang jahat. Bukan orang jahat. LHDN ni sebenarnya adalah business partner kita. Sebab mereka ini lebih-lebih lagi yang business enterprise mereka ini adalah orang yang mengesahkan pendapatan kita. Maknanya kalau mereka kata mereka terimalah borang cukai kita dan cukai kita tu disahkan sudah kan, dan katalah pendapatan kita letak situ 100,000, bank-bank ini tak boleh menidakkan pendapatan kita 100,000 sebab LHDN betul sudah sahkan. Jadi maknanya bukankah mereka ini partner kepada bisnes kita? Kalau kita melihat mereka ini sebagai seteru, sudah tentulah kita akan bencilah dengan LHDN ni, anggap sebagai musuh dan sebagainya. Sebenarnya tak. Kita kena anggap LHDN ni sebagai benar-benar partner kita. Dialah yang mengesahkan. Betul. Bahawa bisnes kita buat untung. Betul puan. Oleh itu bank pun percaya. Kalau bayangkanlah kalau tak adalah LHDN siapa-siapa pun boleh cakap dia untung 1 juta dan tak ada orang yang boleh mengesahkan tu. Macam mana orang nak percaya? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Itulah kenapa saya sering tekankan LHDN bukan musuh kita, bukan. Lagi-lagi mereka yang berniaga enterprise dan sebagainya, mereka ini bukan musuh. Inilah lembaga yang bahagian agensi kerajaan yang akan mengesahkan bahawa dia untung sekian banyak, dia rugi sekian banyak. Jadi bank boleh beri support. Betul. Ini pandangan yang kita kena mula terima. Jadi kita akan lebih aman, tenang nak buat bisnes. Dan lebih disukai oleh bank. Betul. Bank cari orang macam itu. Mereka mahu orang yang bisnesnya disahkan oleh LHDN. Ini bisnes yang bagus. Betul. Boleh diberi pinjaman oleh bank. Betul puan. Inilah yang
sebenarnya kita tak akan rasa tenang, aman kalau ada yang tak selesai. Lebih-lebih lagi kalau LHDN ni, isu LHDN ni masih lagi menghantui kita. Bila sebut je LHDN rasa macam nak bergegar badan. Dan dulu-dulu memang betul kaedah LHDN ini banyak kepada nak menguatkuasakan undang-undang dan sebagainya. Tapi kaedah LHDN sekarang ini dia lebih kepada mesra pembayar cukai. Maknanya dia nak beri signal kepada pembayar cukai bahawa kami adalah partner kepada tuan-puan. Kami adalah autoriti yang mengesahkan betul tuan-tuan kaya dan berapa banyak kekayaan tuan-tuan. Betul puan. Jadi kenapa kita nak takut? Kita perlu, macam tuan sebut tadi, kita perlu ubah pandangan kita terhadap peranan LHDN. Betul. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah pada hari ini kita bercakap tentang ilmu bisnes dan ilmu menjadi kaya. Dua ilmu yang berbeza. Sekian, terima kasih.